Yang kurik itu kundi, yang merah itu saga, yang baik itu budi, yang indah itu bahasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih Tuan Pengerusi, kombinasi intelektual kehakiman yang penuh integriti, div-div kehormat. Salam perjuangan kepada rakan-rakan yang penuh kredibiliti, hadirin dan hadirat yang saya hormati, dekati di hati. Kata disusun indah bahasa, bibir tersenyum manis bicara, perkasa bahasa, gahnya bangsa. Berdirinya saya di pentas ini adalah bagi menzahirkan pidato dengan bertunjangkan kepada gagasan bicara. Bahasa Melayu, pemangkin perpaduan bangsa. Bahasa dalam konteks pidato saya pada hari ini sangat luas pengertiannya. Bahasa bukan hanya dirujuk sebagai satu sistem linguistik semata-mata, tetapi turut dilihat sebagai satu citra budaya bangsa itu sendiri. Pendeta Zakbar turut menyatakan, bahasa merupakan citra masyarakat, budaya, akal budi, jiwa atau roh sesuatu bangsa. R.O. Winstead, seorang ilmuwan Inggeris, turut menyatakan bahawa bahasa Melayu telah digunakan sebagai bahasa perdagangan yang mengeratkan hubungan masyarakat yang berkunjung ke Melaka suatu ketika dahulu. Maka, amat bertepatan dengan tajuk pidato saya pada hari ini. Melalui bahasa Melayu, siapapun dapat mengenal bangsa Malaysia dan menjadi tunjang perpaduan bangsa. Hadirin sekalian, cetusan idea saya yang pertama, bahasa Melayu, asas perpaduan negara bangsa. Perkara 152 Perlembagaan Persekutuan jelas menyatakan bahawa bahasa Melayu telah diisytiharkan sebagai bahasa kebangsaan negara kita. Justeru, jelaslah di sini, bagi membina sebuah negara yang berdaulat, aspek bahasa menjadi keutamaan. Istimewanya Malaysia, bangsanya dibina daripada pelbagai kaum. Kekuatannya diperoleh daripada kudrat pelbagai warna kulit. Kekuatan ini boleh diterjemah melalui pengesahan satu bahasa yang sama oleh seluruh warganya. Hampir semua bangsa yang punya peradaban yang hebat di dunia membina negara menggunakan bahasa ibunda. Misalnya, negara Jepun dengan bahasa Jepunnya, negara Jerman dengan bahasa Jermannya. Mereka mendaulatkan bahasa kebangsaan mereka. Begitu juga bahasa Melayu yang merupakan lambang jati diri bangsa Malaysia sebagai bahasa kebangsaan, bahasa rasmi dan bahasa pemersatu. Oleh itu, bagi membina perpaduan negara bangsa yang hebat, aspek perpaduan melalui bahasa, janganlah ada kompromi. Ibarat lidi, sebatangnya rapuh, seikatnya kukuh. Jelas membuktikan bahasa Melayu merupakan pemangkin persatuan bahasa Malaysia. Warga Dewan sekalian, mau duk bicara saya yang kedua, bahasa Melayu, bahasa penyatu. Melalui bahasa Melayu, sebarang konfrontasi dan buruk sangka dapat kita elakkan. Tatkala tanah Melayu dijajah oleh orang Inggeris yang sering mengamalkan dasar pecah dan perintah, bahasa inilah yang memungkinkan perpaduan dicapai. Bagi merealisasikan peranan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan ejen perpaduan negara, Penyata Razak dijadikan sebagai Ordinan Pelajar 1957. Kerana kita percaya bahasa dan pendidikan dapat digunakan sebagai alat untuk meningkatkan kesefahaman perpaduan kebangsaan antara penduduk berbilang kaum. Walaupun masih kurang baik nahu pertuturannya, namun jika digunakan dalam komunikasi seharian, pasti dapat membantu merapatkan jurang perbezaan. Pelaklah dengan pengaruh bahasa natif. Asalkan setiap kaum di Malaysia dapat bermesra dan bertukar-tukar pendapat serta berkomunikasi dengan baik menggunakan bahasa Melayu. Perkara yang penting adalah semua kaum tidak kekok berbahasa Melayu. Jika sudah tidak kekok, pasti mudah menjadi mesra. Jika sudah terjalin mesra, pasti perpaduan akan mudah terbina di bawah lembayung bangsa Malaysia. Jelaslah bahawa bahasa Melayu merupakan medium untuk mewujudkan perpaduan dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Hadirin sekalian, kata kunci tutusan idea saya yang ketiga, bahasa Melayu, pemangkin bangsa Malaysia maju. Kita telusuri sejarah pra-kemerdekaan bumi bertuah ini pada era kegemilangan Melayu Melaka. Bahasa Melayu telah pun diangkat sebagai lingua franca, menjadi bahasa perantara antara rakyat jelata, kerabat diraja, maupun pedagang seantero dunia. Tidak mengira dari benua mana, sehingga menjadikan Melaka antara wilayah termasyhur di Nusantara. Hal ini juga jelas membuktikan bahawa
Di samping menjadi satu alat perpaduan, bahasa Melayu juga mampu menjadi pemangkin kemajuan bangsa Malaysia hingga dikenali serata dunia. Ibarat kata pepatah, kita juga mampu duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Malahan kita perkasakan bahasa Melayu melalui gerakan Cintailah Bahasa Kita yang dilancarkan pada 11 Disember 1987, sekaligus membuktikan betapa seriusnya pihak kerajaan dalam mengangkat martabat bahasa ini sebagai bahasa komunikasi utama masyarakat berbilang kaum di Malaysia. Jelas membuktikan kepada kita semua bahawa bahasa Melayu pemangkin perpaduan bangsa, seterusnya menjana kemajuan negara. Sidang saksi bermisi, saudara dan saudari. Kesimpulannya, bahasa Melayu yang dituturkan kita semua mampu menjadi satu faktor yang membuktikan aku dan dia sama. Warna kulit mungkin berbeza, warna rambut mungkin tidak sama. Namun apabila sama berbahasa, walau nun di hujung benua, dari Perlis hingga ke Sabah, kita tahu di dalam maupun luar benua, kitalah bangsa Malaysia. Bangga menuturkan satu bahasa yang sama menjadikan kita semua sepunya. Benarlah, bahasa Melayu pemangkin perpaduan bangsa. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.